Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis Awani. Beberapa jam sahaja lagi pihak berkuasa Perancis akan mengumumkan hasil siasatan serpihan yang ditemui oleh pembersih pantai di Pulau Reunion pada 29 Julai lalu. Apakah ini boleh dikaitkan dengan MH370 ataupun sebaliknya? Jadi untuk kita melihat semula apa yang sudah ditemui di Pulau Reunion dan juga apa yang kita ketahui tentang flaperon ataupun serpihan pesawat dari MH370 ataupun bukan daripada MH370, tetapi yang pastinya ia sudah dikenal pasti dari pesawat Boeing 777. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat semula tentang penemuan ini, bersama saya iaitu Profesor Madya Salihuddin Mohamad dari Razak School of Engineering and Advanced Technology, Universiti Teknologi Malaysia. Mungkin Prof Madya Salihuddin, kalau kita lihat semula apa yang ditemui di Pulau Reunion tentang serpihan dari sebahagian dari pesawat sebelah kanan Boeing 777. Jadi mungkin kita boleh imbas semula adakah apa yang akan dilihat oleh pasukan penyiasatan di Toulouse ini? Okey, terima kasih Haji. Haji Nazri kerana menjemput saya sekali lagi ke studio Awani. Apa yang telah dijumpai adalah satu komponen atau satu pesawat yang dikenali sebagai flaperon. Ya, okay, di sini di flaperon ini. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Dan flaperon ini adalah satu alat yang digunakan oleh pesawat ketika berlepas dan mendarat. Ianya berfungsi sebagai flap. Jadi ia adalah sebahagian daripada flap. Manakala apabila pesawat telah berada pada penerbangan cruise atau menjajab, ianya berfungsi sebagai aileron. Kerana pada masa itu aileron di hujung sayap tidak lagi diperlukan. Jadi flaperon ini bertindak sebagai sayap. Sebenarnya ia adalah satu alat dua fungsi lah dibagi pesawat. Dan apa yang kita ketahui juga tentang penemuan oleh pembersih pantai di Pulau Reunion ini, iaitu mereka berjumpa dengan flaperon ini yang kelihatan sudah dipenuhi teritip. Kalau kita lihat secara lebih dekat lagi tentang flaperon ini, iaitu mereka apa yang kita kenal pasti sebahagian sahaja. Jadi apa yang akan dikenal pasti juga oleh pasukan penyiasatan untuk memastikan ini boleh dikaitkan dengan MH370 dari serpihan ini? Okey, yang pertamanya kita kena pastikan bahawa komponen yang dijumpai itu adalah flaperon bagi Boeing 777. Dan itu sudah dipastikan? Sudah dipastikan dan itu kita boleh pastikan melalui dengan bentuk dan daripada saiz dia. Skalanya. Kemudian proses yang kedua, kita kena lihat iaitu adakah ini daripada pesawat MH370 itu. Jadi itu adalah satu proses lagi yang perlu ditentukan kerana setiap komponen pergi pesawat dia mempunyai dua maklumat. Pertama adalah apa kita panggil part number ataupun nombor komponen itu. Jadi kalau nombor itu berkaitan dengan 777, jelas bahawa ia 777. Ada di bahagian mana nanti? Dia ada tercantik di bahagian dalam pesawat ini. Di dalam tu. Kemudian yang kedua adalah nombor siri dia. Kerana nombor siri itu adalah nombor yang kekal bagi setiap pesawat. Dan kalau dirujuk dengan nombor siri tersebut, apa yang akan dikenal pasti? Okey, nombor siri itu kita boleh anggapkan sebagai macam nombor kad penalan kita. Jadi nombor siri itu adalah nombor khas bagi komponen ini. Dan tidak ada pada pesawat lain ataupun parts lain? Tidak ada pada komponen yang serupa. Maknanya nombor itu hanya bagi komponen part ini saja, komponen ini. So, komponen yang serupa mempunyai nombor siri yang lain. Dan biasanya sebelah kanan dia mempunyai nombor berbeza dengan, kalau tak salah saya, dia ganjil dan sebelah kiri dia genap. Jadi dia datang, bila dia buat tu dalam pairs. Di sebahagian mana nanti? Dia biasanya ada pada nameplate yang ditampal lah pada pesawat itu, pada komponen ini. Dan tidak akan hilang pastinya? Dia tidak akan hilang sepatutnya. Dan adakah ini juga akan kita ketahui tentang database flaperon ini? Siapa yang melakukan maintenance misalnya, bila orang kata pun pesawat tersebut diselenggara dan sebagainya, ada boleh dikenal pasti melalui flaperon ini saja? Ya, dengan mendapat tahu bahawa nombor siri flaperon itu, kita boleh melihat balik rekod yang tersimpan di MAS, di bidang badan bahagian kejuruteraan, apakah perbaikan ataupun kerja-kerja yang telah dilakukan di atas komponen ini. Jadi semua sejarah hidup komponen ini kita boleh dapat rekod dia. Keupayaan pasukan penyiasatan di Toulouse, dan kita tahu juga Perancis memang begitu kehadapan dalam pasukan penyiasatan. Banyak sekali nas-nas yang sudah dirujuk ke pusat ini. Jadi keupayaan pasukan ini.
Kalau di Perancis, negara seluruh Eropah, memang Perancis, United Kingdom, begitu juga Belanda, memang mereka adalah dan juga Jerman, mereka adalah negara-negara yang kehadapan dalam bidang-bidang. Dan keputusan pastinya pasti ya. Keputusan itu memang amat dipercayai lah. Okey. Prof, kalau kita kembali semula daripada kehilangan pesawat MH370 selepas dari KLIA menuju ke China, kalau kita boleh imbas kembali, mereka ada melakukan turn back dan akhirnya dikatakan mengikut kajian pakar penyiasatan berakhir di selatan Lautan Hindi di Seven Cove ini. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan ini serpihan daripada MH370 kalau kita lihat semula dari arus laut dan juga bagaimana ia boleh terdampar di Pulau Reunion, dan pihak pasukan penyiasatan Australia mengatakan pada awal mereka mengatakan akan terdampar di sekitar Pulau Sumatera, tetapi tidak berlaku demikian, tetapi ada di Pulau Reunion. Tetapi ada fakta mengatakan bahawa kemungkinan besar akan terdampar di Madagaskar. Ya, kalau kita yang ini perlu disahkan atau diberi kajian lebih detail lah bagi bahagian oceanografi, pakar bahagian oceanografi. Tetapi memang Lautan Hindi dia mana-mana laut pun dia akan ada berarus. Jadi kawasan yang asalnya di sebelah sini besar kemungkinan dia boleh bergerak ke arah situlah. Dan begitu juga ada yang akan bergerak ke arah-arah yang lain dan seterusnya lah. Okey. Jadi tidak mustahil boleh berlaku. Dan dari sudut penemuan daripada flaperon itu, adakah pihak penyiasatan juga dapat menganggarkan berapa jauh serpihan itu sudah dihanyutkan ke Pulau Reunion? Okey, dalam perbincangan di kalangan penyiasatan dalam forum-forum yang saya baca, saya ikuti, dan mereka juga mengatakan kita boleh mendapat tahu di kawasan mana flaperon itu telah melalui dengan menilai saiz dan jenis tritip itu. Jadi sebenarnya dari segi penyiasatan, segala maklumat yang kita jumpa akan boleh membantu kita dalam mendapatkan dia punya punca dia. Jadi mungkin orang yang berada di bidang oceanografi ataupun bidang-bidang kajian hidupan laut, mereka boleh membantu. Adakah ianya telah lalu, sebab difahamkan bahawa jika di kawasan tropika, tritip dia lain, dan jika di kawasan bukan tropika, mungkin di sebelah selatan dia tritip jenis lain. Jadi jenis tritip itu juga boleh membantu kita menerangkan sejarah dari mana dia telah bergerak. Begitu juga dengan saiz tritip. Dan jika saiz tritip itu mungkin kata tidak sama ataupun saiz tritip itu menerangkan umur tritip itu lebih daripada tempoh berlakunya pesawat, jadi ia akan menimbulkan tanda tanya sama ada ia betul atau tidak. Okey Prof, kalau kita lihat semula tentang spesifikasi MH777 ataupun MH370 yang menembangkan lebih daripada iaitu sekitar 239 penumpang, iaitu anak kapal dan juga penumpang sama ada warga China, warga Malaysia dan juga beberapa negara Eropah termasuk Australia dari KLIA menuju ke Beijing itu. Kalau kita boleh lihat semula, apakah spesifikasi yang akan kita lihat secara spesifik yang akan diberi tumpuan juga oleh pasukan penyiasatan? Okey, bahagian penyiasatan buat masa ini apa yang kita dapat hanyalah komponen yang kita panggil flaperon. Dan jika lebih banyak lagi komponen yang kita dapat, jadi ianya dapat meyakinkan kita lagi bahawa pesawat yang kita jumpa itu atau komponen yang kita jumpa memang betul lah daripada pesawat MH370 kita. Perkara apa yang lain perlu juga kalau dapat mengukuhkan lagi selain daripada flaperon, kerana kita tahu juga mungkin serpihan sudah bertebaran di seluruh Lautan Hindi ataupun Lautan India ini, dan juga mungkin terdampar di lantai laut dan juga berada di pulau-pulau ataupun pantai-pantai yang mungkin menjadi ataupun laluan arus yang membawa serpihan tersebut. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau katakan pesawat itu terhempas dan pecah, sudah tentu ada kursi-kursi, begitu juga dengan lebih banyak serpihan akan lebih banyak lagi akan dijumpai lah. Tetapi kalau dia jatuh sebagai satu pesawat yang
penuh. Bermakna hanya komponen-komponen sebelah luar pesawat je, itu yang airframe saja yang kita akan jumpa lah. Apa ya apabila Prof melihat serpihan ini ditemui oleh pembersih pantai di Pulau Reunion, kalau kita lihat gambar, apa yang menarik perhatian Prof yang untuk kita teliti lebih lanjut sebelum dihantar ke Toulouse sebelum itu? Okey, kalau kita lihat pada gambar itu, pada saya ada dua keadaan yang memerlukan perhatian. Pertamanya itu di bahagian belakang flaperon itu, ianya tidak lurus, tetapi ianya adalah keadaan bergerigi ataupun jagged. Ya. So di situ apa yang berlaku, ianya seolah-olah telah dipotong. Jadi dia telah dipotong oleh sesuatu. Jadi kalau biasanya komponen ini dibuat daripada bahan komposit ya? Dan satu komponen yang satu benda yang boleh memotong komposit ini dalam kes ini mungkin air lah. Ya. Jadi kemungkinan ada berkaitan dengan air yang laju kena pada permukaan dia. Dan bahagian kedua kita ada 3 lekukan di atas tu. Jadi macam lekuk ataupun tembusan. Ya. Jadi bagaimana ianya boleh tembus? Adakah semasa ia tertanggal, ia telah melanggar komponen lain dan sebagainya lah. Ataupun ketika di bawah arus melanggar dengan sesuatu, batu ataupun sebagainya. Tetapi kalau kata di bawah arus dilanggar oleh sesuatu, kemungkinan lekukan itu tidak besar begitu. Tidak seteruk itu. Jadi saiz lekukan itu akan boleh menerangkan kita daya yang menghentam permukaan itulah. Okey, Prof, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Apa yang akan diberi tumpuan oleh pasukan penyiasatan. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Mungkinkah serpihan yang ditemui di pantai Pulau Reunion itu milik MH370? Itu yang akan kita bincangkan. Dan Prof. Madya Salahuddin, kalau ini dapat disahkan sebahagian daripada serpihan pesawat misteri yang hilang MH370 itu, adakah pasukan penyiasatan yang pastinya Malaysia akan mengambil perkara ini secara serius dibantu oleh pihak Australia dan juga rakan-rakan yang lain, dapat mengenal pasti di manakah berakhirnya MH370 dan dapat menemui serpihan yang lebih besar? Ya, jika kita boleh gabungkan maklumat yang daripada arus laut, daripada tarikh pesawat itu hilang, dan kita hingga tarikh ianya dijumpai, flaperon itu dijumpai, kita boleh, bagi saya lah, penyiasatan boleh buat trace back, lepas tu diikut balik arus laut itu, seolah-olah kita reka semula atau reconstruct balik bagaimana ianya bergerak, dan besar kemungkinan kita akan tiba ke kedudukan di mana ianya berakhir. Dan flaperon yang ditemui ini juga akan dapat mengenal pasti di manakah kedudukan serpihan-serpihan yang lain apabila dilihat semula cara pergerakan arus, pergerakan angin dan juga lama tempoh pesawat itu hilang hinggalah terjumpanya di Pulau Reunion? Ya, dia maksudnya bukan tempat yang tepat lah, tetapi vicinity, kawasan berhampiran di situlah. Sebab kita pun tak pasti sama ada flaperon ini tercabut dahulu sebelum pesawat terhempas ataupun ia sama-sama terhempas di laut dan ianya tercabut. Jadi tapi ianya kawasan yang lebih kecil dan kawasan pencarian yang lebih luas daripada yang sekarang yang luas, dapat dikecilkan kepada kawasan yang lebih fokus lah. Ya. Tentang bahan komposit, kalau flaperon ini diperbuat dan keseluruhan badan pesawat Boeing 777 ini dibuat daripada bahan komposit, berapa lama bahan komposit ini boleh bertahan? Ia boleh tahan lama, tapi tidaklah sebagaimana yang dibuat daripada aluminium. Tetapi ia boleh tahan lama lah, walaupun dia telah terendam di dalam laut. Berbanding dengan bahan-bahan lain yang ada di dalam pesawat tersebut, adakah komposit ini yang paling lama? Tidak. Kalau kita bandingkan, kalau ada komponen-komponen yang dibuat daripada metal, terutama daripada aluminium, aluminium akan tahan lebih lama lah daripada komposit. Memang lama kelamaan garam akan bertindak balas dengan komposit ini dan dia mungkin menyebabkan resin atau gam yang memegang komponen-komponen komposit ini akan tanggal lah.
Dan kemungkinan pihak penyiasatan akan menumpukan juga kataupun kawasan-kawasan yang sekitar Pulau Reunion seperti di tak jauh daripada situ, Madagaskar, kerana kita tahu Reunion sebahagian hanya pulau kecil di bawah kataupun pemerintahan Perancis, tetapi Madagaskar lebih luas kawasan pantainya. Mungkin itu juga perlu diberi perhatian selepas jawapan pasti dia akan diumumkan oleh pasukan penyiasatan. Ya, kawasan-kawasan sekarang ini kita dah tahu ke manakah arus itu membawanya. Ya. Jadi kawasan-kawasan yang kita jangkakan berhampiran juga perlu kita carilah, kita buat penyiasatan di situ. Dan apa yang Prof kata pun teruja apabila terjumpanya sepihan pesawat ini, iaitu flaperon ini, kerana ini antara objek dan juga sepihan yang terbesar kita jumpa sejak 16 bulan yang lalu. Ya, saya. Jadi bagi saya pertamanya asal itu kawasan yang dinaik cari adalah satu kawasan yang sangat luas dan sangat besar. Ya. Hampir boleh dikatakan sukar atau impossible lah untuk kita jumpa. Tidak mungkin kita boleh jumpa pesawat itu. Tetapi dengan adanya satu komponen flaperon ini, dan kalau ianya betul daripada MH370, ia sekurang-kurangnya telah dapat mengesahkan kepada kita betullah ianya berlaku di kawasan sana pesawat ini. Seterusnya mungkin kita boleh gunakan maklumat ini untuk, macam saya kata, reconstruct balik. Kita cuba lakar balik, trace back ke manakah ianya berada bermula. Apa yang akan kita jangkakan juga selepas pengumuman oleh pihak berkuasa Perancis, dan juga proses selepas ini pastinya bukan kecil, tapi sekurang-kurangnya ada petunjuk yang diperolehi oleh pasukan penyiasatan dan pastinya akan memberikan sedikit kelegaan kepada waris-waris mangsa MH370. Sekurang-kurangnya mereka ada petunjuk dan juga penutup kepada misteri kehilangan MH370. Kita lihat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. MH370 bersama Profesor Madya Salahuddin Muhammad dari UTM Razak School of Engineering and Advanced Technology. Prof. Madya Salahuddin, kita sedia maklum industri penerbangan adalah industri yang paling regulated dan segalanya ada prosedurnya, ada SOP-nya, dan seperti mana yang kita bincangkan pada awal tadi, kalau terjumpanya sepihan ini pastinya ia mudah akan dijejaki di mana pembuatnya, apakah nombor sirinya, apakah proses yang sudah dilalui oleh sepihan tersebut, dan bagaimana juga berkaitan dengan keseluruhan pesawat tersebut. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada penemuan sepihan di Pulau Reunion ini juga? Bagi saya, jika benarlah komponen yang kita jumpa itu adalah daripada pesawat MH370, jadi ia setidaknya telah menutuplah andaian bahawa pesawat ini telah dirampas dan dapat disorok dan sebagainya. Jadi jelas bagi saya bahawa ia telah berlaku kemalangan dan ia telah jatuhlah di Laut Cina Selatan. Di Lautan Hindi. Ya, misteri kehilangan juga kita tidak boleh nafikan dengan berbagai teori-teori konspirasi dan sebagainya, dan sekurang-kurangnya ia memberi sedikit kelegaan kepada waris-waris mangsa MH370. Sudah tentu ia telah boleh memberi kepastian lah apa yang berlaku bagi keluarga mangsa, dan jadi bolehlah kalau kata betul benda ini. Jadi kita bolehlah tutup chapter MH370 dengan lebih tenang supaya tidak ada lagi doubt ataupun keraguan apakah punca kemalangan ini. Apa yang kita perlu lihat ke hadapan bagi industri penerbangan di negara kita, pihak berkuasa penerbangan kita, dan keterlibatan kita dalam dua insiden besar, MH370 dan juga MH17. Dan pastinya juga ini memberi pengalaman yang bukan sedikit tapi paling berharga. Tetapi penyiasatan akan terus berlaku. Dan pada pandangan Prof. Madya Salahuddin, mengapa Malaysia perlu lebih serius, lebih perlu kehadapan, perlu lebih terlibat, walaupun kita merujuk kepada pakar-pakar yang lebih kehadapan, lebih berpengalaman, lebih termaju, misalnya di Perancis, kepada pihak Australia dan sebagainya. Tetapi ini merupakan pesawat negara kita, rakyat kita yang terlibat, bendera kita yang dikibarkan.
Malaysia hendak ataupun tidak perlu kehadapan dalam hal ini? Okay, kemalangan pesawat udara di Malaysia telah berlaku sejak sekian lama. Tetapi apa yang berlaku selama ini hanyalah kemalangan-kemalangan yang berlaku di dalam negara kita dan ianya tidaklah sebesar mana jika dibandingkan dengan kes ini. Dan kes kedua-dua pesawat MH370 dan MH17 ianya berlaku di pesawat Malaysia, berlaku di luar negara dan melibatkan rakyat di luar negara. Memang ada pesawat luar negara yang terhempas di sini, contoh dia dulu Flying Tigers, pesawat kargo yang terhempas di Puchong dan sebagainya, tetapi ianya adalah pesawat kargo dan tidak melibatkan nyawa, tidak melibatkan banyak negara. Ya. Tapi ini setelah berlaku di luar negara pesawat kita dan sudah tiba masanya kita perlu kehadapan. Dan saya sebenarnya tidak ada masalah kalau Malaysia, bagi saya Malaysia untuk kehadapan. Kerana kita ramai pakar. Tidak semestinya pakar dalam bidang penyiasatan pesawat saja. Yeah. Kita juga ada ramai pakar-pakar lain dalam bidang oceanografi, dalam bidang-bidang material dan sebagainya yang boleh membantu. Sebenarnya perkara ini pernah dibawa dalam satu mesyuarat ataupun satu jatuh perbincangan di peringkat Akademi Sains. Bagaimanakah pakar-pakar di universiti boleh membantu dan ianya telah dibincangkan sebelum berlakunya MH370. Jadi sebenarnya pakar-pakar di universiti kita ada banyak pakar-pakar yang boleh sebenarnya membantu dan mereka ini apa orang kata more than willing lah, sanggup untuk membantu negara dalam kes-kes begini. Dan sepatutnya kepakaran mereka juga digunakan. Pemuda Saludin, jika ini bukan MH370, kalau ini bukan MH370 yang akan diumumkan nanti? Kalau bukan, pencarian akan terus dilakukan dan kita kena cari lagi petunjuk-petunjuk lain lah. Ataupun kita berdoa agar petunjuk-petunjuk lain akan kita perolehi dalam masa dekat. Terima kasih Profesor Mahdi Saluddin Mohamad dari UiTM Razak School of Engineering and Advanced Technology. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Terus bersama kami di Esrawani, kita akan memberikan laporan terkini tentang perkembangan siasatan MH370. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Terus bersama kami di Esrawani. Terima kasih.